Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina binti Samir, wakil dari kumpulan 4 dari kelas AC220B3C. Video ini akan menerangkan tentang hasil kajian kami mengenai isu etnik dan globalisasi. Assalamualaikum, saya Nofarin binti Rashid. Di sini saya ingin membentangkan peneroran dan sumbangan pelbagai etnik Indonesia. Dari konsep etnik, istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud ethnos, iaitu orang. Etnik boleh didefinisikan sebagai hubungan antara kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik mempunyai erti yang berkaitan rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Selain itu, dari segi bahasa, etnik ialah kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula, etnik boleh didefinisikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya. Bagi konsep globalisasi, istilah globalisasi berasal daripada perkataan global atau globe, di mana globalisasi ini merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Menurut Kamus Dewan, globalisasi dapat didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan oleh kebatasan perkembangan teknologi maklumat. Untuk konsep kewujudan kepelbagaian etnik di Malaysia, kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian. Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh ketuhanan, kekayaan dan kemenangan. Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah terbentuk melalui proses semulajadi tanpa sebarang pemaksaan di sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah Syahira binti Muhammad Idrus. Di sini saya akan membentangkan tentang hubungan etnik sebelum dan selepas penjajahan Inggeris. Sebelum kemerdekaan pada awal abad ke-13. Para pedagang dari Arab, China, India, Jepun dan sebagainya telah datang ke Tanah Melayu untuk melakukan aktiviti perdagangan. Pada ketika itu, kedudukan Melaka sangat strategik untuk melakukan aktiviti perdagangan. Seterusnya, pihak British telah membawa masuk buruh dari China dan India untuk menampung sektor perlombongan dan perladangan di Tanah Melayu. Dan pada ketika itu, buruh Cina ditempatkan di perlombongan, yang ini bandar, dan para buruh India ditempatkan di ladang getah. Selepas kemerdekaan, imigran dari China dan India diminta pulang ke negara masing-masing ataupun boleh menetap di Malaysia. Bagi mereka yang menetap di Malaysia, mereka boleh mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Oleh itu, setelah mendapat kewarganegaraan, wujudlah hubungan etnik yang pelbagai di Malaysia. Dengan ini, interaksi amatlah penting untuk hubungan antara satu sama lain dan juga menggunakan bahasa yang sesuai dan jelas untuk berhubung antara satu sama lain. Kesan daripada kedatangan British di Tanah Melayu yang telah membawa kaum Cina dan juga India untuk dijadikan sebagai buruh di lombong biji timah dan juga ladang estet getah telah memberikan cabaran dari segi sosio-ekonomi di Tanah Melayu dan memberikan impak sehingga kini. Hal ini kerana ia telah mewujudkan penguasaan bidang pekerjaan tertentu oleh etnik tertentu. Contohnya, orang Melayu pada ketika itu hanya menjalankan kehidupan tradisional dan aktiviti ekonomi secara diri dan hanya menetap di kawasan kampung, manakala orang Cina pula menetap di bandar yang menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan juga terlibat dalam bidang pekerjaan profesional, serta orang India pula hanya menempuhkan aktiviti di ladang estet getah dan menetap berhampiran ladang tersebut. Hal ini terjadi kerana British yang telah melaksanakan dasar pecah dan perintah yang telah mewujudkan jurang pemisah di antara etnik. Bagi membendung isu ini, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru
disusuli dengan dasar pembangunan nasional. Namun yang demikian, usaha ini tidak memberikan impak yang ketara kerana ia hanya menumpukan di kawasan Semenanjung sahaja, manakala di kawasan Sabah dan Sarawak kurang diberikan perhatian. Inisiatif ini seharusnya ditambah baik lagi dengan menyediakan kemudahan, modal perniagaan dan peralatan teknologi yang lebih canggih serta penyediaan program keusahawanan yang lebih efektif. Pemimpin politik juga boleh memainkan peranan yang penting dengan berusaha secara berterusan untuk membantu rakyat meningkatkan pendapatan dan juga ekonomi. Oleh yang demikian, hal ini dapat menggalakkan lebih ramai usahawan terlibat dalam aktiviti perniagaan serta mengurangkan jurang pemisah di antara etnik. Oleh kerana Malaysia mempunyai pelbagai etnik, kesan daripada kedatangan British, maka wujudnya cabaran dari segi politik, iaitu wujudnya parti politik yang mementingkan kepentingan kaum masing-masing. Contohnya, parti politik UMNO dan PAS hanya diwakili oleh orang Melayu, manakala parti politik MCA dan DAP hanya diwakili oleh orang Cina serta parti politik MIC hanya diwakili oleh orang India. Kesan daripada politik perkauman ini, wujudnya segelintir pemimpin politik yang gemar menyentuh isu perkauman seperti bahasa, agama, kerakyatan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain lagi demi kepentingan parti politik masing-masing. Namun yang demikian, terdapat parti politik yang memiliki pelbagai etnik di bawahnya seperti Independence Malayan Party IMP, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Keadilan Rakyat. Dengan kewujudan parti politik sebegini, ia dapat mengurangkan semangat perkauman dan meningkatkan lagi semangat perpaduan di antara kaum serta mewujudkan suasana politik yang lebih harmoni, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dan negara sebagai keutamaan. Seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai fahaman agama, budaya dan juga bahasa. Tetapi akibat daripada proses globalisasi, masyarakat mula menolak budaya tradisional dan diganti dengan nilai sekula barat. Aspek yang dipengaruhi adalah seperti aspek pemakaian, makanan dan juga trend barat yang tidak selari dengan norma timur. Contohnya, majlis keramaian yang diadakan adalah secara ala-ala barat. Selain itu, dunia lakonan dan pembikinan filem juga turut terjejas. Seperti yang kita lihat sekarang, di kaca televisyen banyak memaparkan budaya barat dan pergaulan yang tiada batas. Artis dari barat juga dijadikan pujaan anak muda pada zaman sekarang. Hasilnya, masalah pembuangan bayi dan juga masalah seks bebas dalam kalangan remaja ini semakin berluasa. Seterusnya, kita ke langkah-langkah bagi mengekalkan perpaduan dalam hubungan etnik. Langkah yang pertama adalah dengan meneliti dasar pendidikan negara bagi tujuan melahirkan masyarakat yang berilmu dan berkemahiran supaya mampu bersaing dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Langkah yang kedua pula adalah dengan menjadikan aktiviti sukan sebagai wadah pengerat hubungan antara etnik. Setiap jenis sukan pastinya melibatkan kerjasama atau kesefahaman antara setiap ahli yang terlibat. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum sama ada di sekolah ataupun di universiti jelas membuktikan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Yang ketiga adalah dengan mendedahkan tentang kebudayaan yang wujud dalam pelbagai etnik. Langkah ini ditumpukan kepada pihak media massa. Sebagai contoh, pihak media massa seperti pihak penerbitan rancangan televisyen boleh memaparkan program-program yang berunsurkan kebudayaan pelbagai kaum seperti rancangan-rancangan mengenai perayaan Hari Gawai yang disambut oleh kaum Dayak dan sebagainya supaya kaum-kaum yang lain dapat saling mempelajari adat dan budaya kaum Dayak. Akhirnya, setiap etnik atau kaum dapat meraihkan hari perayaan kaum Malaysia bersama-sama agar dapat mengenali ahli keluarga masing-masing dan mengeratkan hubungan dengan lebih rapat lagi. Semangat pelbagai etnik di Malaysia.
Negara Malaysia sangat dikenali dengan masyarakat yang berbilang etnik, berbagai budaya dan berbagai bahasa yang mempunyai identiti kebudayaan yang berbeza. Kepelbagaian etnik telah banyak memberi sumbangan kepada negara Malaysia terutamanya dalam seni ukir, seni persembahan dan makanan. Antara sumbangan yang disumbangkan oleh etnik di Malaysia ialah dari aspek seni. Seni tradisi Malaysia yang kebanyakannya tertumpu pada kraf ukiran, tenunan dan perak. Seni ukiran kayu adalah seni kraf tangan yang telah lama wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutama bagi masyarakat Melayu, masyarakat etnik Sabah dan Sarawak serta masyarakat orang asli. Selain itu, seni persembahan turut disumbangkan oleh pelbagai etnik di Malaysia. Setiap kumpulan etnik mempunyai seni persembahan yang berbeza. Bagi kaum Melayu, tarian tradisional yang sering dipersembahkan ialah tarian zapin. Tarian zapin ini merupakan tarian yang terkenal di negeri Johor. Kini tarian zapin ini masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal. Sebagai contoh, di majlis perkahwinan, majlis perasmian dan sebagainya. Di samping itu, masyarakat Cina juga membawa tarian singa tradisional dan tarian naga bersama mereka. Tarian singa adalah tarian tradisi dalam kebudayaan Cina dan kebudayaan kaum Asia lain yang mana ia adalah tarian yang meniru pergerakan singa dengan memakai kostum sebagai pembawa tuah. Manakala kaum India pula membawa bentuk-bentuk seni seperti tarian Bharatanatyam. Tarian ini merupakan salah satu gaya tarian klasik India. Bagi etnik di Sabah, tarian Sumazau adalah sejenis tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun. Tarian Sumazau ini adalah ditarikan untuk mengucapkan kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menunai padi untuk menolak bala dan mengubati penyakit. Sementara etnik di Sarawak pula menyumbangkan seni tari iaitu tarian ngajat, merupakan tarian pahlawan tradisional bagi kaum Iban di Sarawak. Tambahan pula, kepelbagaian makanan Malaysia mencerminkan sulikan pelbagai etnik penduduknya dan ditakdirkan oleh kepelbagaiannya. Banyak budaya dari Malaysia dan kawasan sekitarnya telah banyak mempengaruhi masakan Malaysia dengan pengaruh yang kuat dari masakan Melayu, Cina, India, Thailand, Jawa dan Sumatera. Bagi kaum Melayu, nasi lemak merupakan makanan tradisional dan selalunya dihidangkan pada waktu pagi. Tetapi kini ia telah menjadi pilihan utama bagi semua etnik di Malaysia. Dalam kalangan etnik Cina, kuih bulan antara makanan yang terkenal. Kuih bulan ialah sejenis kuih yang manis dan mengandungi pelbagai inti seperti kacang merah ataupun telur masin. Sementara, dalam kalangan etnik India, makanan tradisional yang kering dan berbentuk gelung dipanggil vadai menjadi makanan kegemaran kebanyakan etnik lain di Malaysia. Bagi makanan kumpulan etnik dari Sabah dan Sarawak, iaitu umai, linut, kepas ayam juga turut menjadi pilihan dari masyarakat yang pelbagai etnik serta ia merupakan salah satu sumbangan daripada pelbagai etnik dalam aspek kepelbagaian jenis makanan di Malaysia. Islam sebagai panduan menyatupadukan perpaduan pelbagai etnik di Malaysia. Terdapat 3 sumber Islam yang boleh kita jadikan sebagai panduan, iaitu yang pertama ialah sumber daripada Al-Quran, yang kedua sumber daripada hadis Nabi dan yang ketiga pandangan daripada tokoh-tokoh Islam. Sumber pertama iaitu menurut Al-Quran, hubungan etnik jelas menyatakan bahawa kita mestilah menjaga hubungan silaturahim sesama manusia, tidak kira berbeza pandangan ataupun budaya. Ia menepati firman Allah yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan, iaitu surah Ar-Rum ayat 30-22. Terus ni pula kita boleh lihat pandangan tokoh-tokoh Islam, iaitu mereka telah membuat kajian tentang perundangan Islam yang melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam. Kita boleh ambil contoh dalam menurut pandangan Muhammad yang merupakan seorang pakar perundangan Islam telah menggambarkan perhubungan masyarakat yang disusun oleh orang Islam antara orang Islam dan orang bukan Islam yang ditegakkan berdasar nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, keadilan, lemah lembut, permusyawaratan, kepentingan bersama dan tolong-menolong serta mencegah dari keburukan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Nilai ini dapat menyatu padukan
di kalangan pelbagai etnik tanpa mengira warna kulit dan tiadanya perbezaan dari segi darjat dalam masyarakat. Beliau merumuskan perhubungan masyarakat dalam Islam terbina atas 3 dasar, iaitu membolehkan setiap manusia untuk berusaha dengan tenaga yang ada padanya dan membahagikan pekerjaan mengikut kemampuan, memberikan kebebasan kepada setiap orang yang tidak menceroboh hak orang lain dan membantu pihak yang lemah tanpa mengira warna kulit. Kiranya kesimpulannya, walaupun kita berbeza pandangan, berbeza agama, berbeza warna kulit, tapi kita semua manusia mempunyai hak yang sama. Jadi ini takkan memecah belahkan masyarakat. Sebab kita mempunyai hak yang sama, so kita mestilah menghormati antara satu sama lain. Kandungan umum Piagam Madinah meliputi perkara yang berikut, iaitu perjanjian yang berkaitan dengan golongan Muslimin, golongan Yahudi, golongan musyrikin dan melibatkan semua pihak berkaitan dengan peraturan umum. Jelas dinyatakan peranan Piagam Madinah ini telah membolehkan Nabi Muhammad SAW membina negara Islam yang aman dan damai. Piagam ini penting untuk membentuk negara yang berdaulat. Malah piagam ini dianggap undang-undang bertulis yang pertama di dunia dan berjaya membuktikan keunggulan Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana dalam Piagam Madinah jelas mencontohi dari segi undang-undang yang memberi hak keadilan dan kesamarataan kepada pelbagai etnik masyarakat. Jadi kita juga sebagai rakyat Malaysia mestilah mencontohi Piagam Madinah agar kita dapat memberi kesamarataan kepada pelbagai etnik masyarakat di negara kita. Islam juga menghormati kebebasan beragama, di mana ia mewujudkan setiap manusia boleh menganut agama lain selain Islam bagi mengelakkan permusuhan antara masyarakat. Hubungan etnik ini jelas memberi kelebihan-kelebihan dari pelbagai aspek, khususnya dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Dari aspek politik, hubungan etnik ini membolehkan pengamalan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia, di mana semua kaum di Malaysia dapat bersatu di bawah satu sistem pentadbiran dan parti politik yang sama. Bagi aspek ekonomi pula, wujudnya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, buruh dan modal sesama etnik. Dahulunya, ekonomi di Malaysia rata-ratanya berlandaskan ekonomi sara diri yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun kini, dasar ekonomi baru atau DEB diperkenalkan bagi menyelaraskan ekonomi antara semua kaum. Bagi aspek sosial, kepelbagaian jenis etnik telah mengasingkan masyarakat dalam pelbagai bidang seperti bidang pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Bagi mengatasi jurang sosial yang wujud dalam kalangan masyarakat ini, satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan telah dilaksanakan. Kesimpulannya, hubungan etnik dan globalisasi amat berkait rapat antara satu sama lain. Globalisasi merupakan proses perubahan sesebuah negara tanpa sepadan dan kedudukan geografi. Kesannya, pelbagai etnik yang terdiri daripada etnik minoriti dan majoriti wujud di Malaysia. Perubahan ini berlaku kerana kepesatan dan kecanggihan teknologi yang berlaku di serata dunia. Hal ini memberikan cabaran yang baru kepada sesebuah negara. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih semua. Bye.